Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk slot yang kedua. Saya mengharapkan semua pelajar dapat faham dengan baik slot yang pertama sebentar tadi. Untuk slot yang kedua, saya akan menerangkan mengenai menganalisis lakaran model 3 dimensi. Seperti yang kamu lihat pada slot yang pertama, yang kita telah bincangkan pada slot pertama, kamu telah hasilkan lakaran akhir. Tetapi adakah lakaran akhir kamu sudah cukup sempurna dan mempunyai nilai serta kebolehpasaran? Seperti yang kita lihat pada slot pertama, kita dah buat lakaran akhir. Daripada hasil daripada 3 lakaran yang terdahulu, kita dah bina lakaran akhir. Tetapi adakah kita pasti lakaran akhir kita ini sudah cukup sempurna? Daripada sini kita akan buat analisis supaya adakah lakaran kita ini adalah lakaran yang betul-betul sempurna. Kita akan bina jadual analisis untuk memastikan benar-benar lakaran kita itu menepati ciri-ciri yang kita kehendaki. Aspek yang pertama contohnya, adakah rupa bentuk menepati kehendak projek brief. Projek brief adalah hasil perbincangan awal antara pengurus projek dan pelanggan. Ini kamu telah belajar, projek brief telah belajar di tingkatan 1. Kalau ya, kita akan tandakan ya. Kalau tidak, kita akan tandakan tidak. Kita akan tuliskan sikit catatan. Adakah yang kedua, adakah cadangan bahan yang digunakan sesuai dengan produk? Yang ketiga, apakah warna yang digunakan dapat menarik perhatian pengguna? Yang keempat, adakah saiz produk sesuai dengan fungsi produk? Semua aspek ini kita akan nilai. Jika ya, kita tandakan ya, dan jika tidak, kita tandakan tidak. Kita tulis catatan. Yang kelima, adakah tekstur pada permukaan produk mempengaruhi fungsi penggunaan produk? Yang keenam, adakah rupa bentuk produk telah tidak berbahaya kepada pengguna? Kemudian kita siap tanda dan kita ada sikit catatan, kita akan beri keputusan. Keenam, bilangan yang kita letakkan di dalam jadual analisis ini tidak tetap. Boleh ada penambahbaikan. Contohnya yang ketujuh, kamu boleh buat beberapa analisis, ataupun yang ke-8 kamu boleh tambah lagi analisis. Jadual ini kita akan bincangkan semasa kamu akan kembali ke sekolah pada minggu hadapan. Saya harap kita dapat sama-sama membuat lakaran akhir dan kita akan buat analisis di dalam kelas. Baik. Subtopik yang seterusnya, kita akan lihat cara membuat acuan model 3D. Dalam kaedah pembuatan, teknologi pembuatan ini, kita perlu membuat acuan model 3D secara praktikal. Sebelum itu kita akan lihat 5 kaedah pembuatan. Yang pertama ialah kaedah tuangan, ataupun dipanggil casting. Yang kedua, kaedah acuan ataupun molding. Kaedah ketiga adalah pembentukan, forming. Kaedah yang keempat adalah pemisinan, machining, dan kaedah yang kelima adalah sambungan ataupun joining. Kelima-lima kaedah ini banyak digunakan di dalam industri untuk menghasilkan sesuatu produk, produk ataupun reka bentuk. Kita akan lihat satu persatu kaedah pembuatan ini. Kita lihat bagaimana kaedah pembuatan menggunakan tuangan. Ini adalah kalau kamu lihat contoh kaedah tuangan menggunakan besi yang panas.
Okey, peleburan dan menuangnya di dalam acuan yang telah disediakan. Contoh produk biasa yang digunakan adalah bongkar-bongkar enjin kereta, enjin motosikal. Okey. Baik, yang seterusnya kita lihat kaedah yang kedua adalah kaedah acuan ataupun molding. Apa kaedah acuan ini? Kaedah acuan ini adalah dia menyerupai rongga yang terdapat dalam acuan ini menyerupai bentuk produk sebenar. Contoh kita nak buat botol plastik ataupun logam berbentuk silinder. Okey. Bahan ini akan dimasukkan ke dalam acuan. Okey, sama ada melalui tuang ataupun melalui injection, suntikan. Okey, kita akan hasilnya. Contohnya ini adalah botol yang melalui proses acuan ataupun molding. Okey. Yang ketiga, ini pun ada salah satu gunakan kaedah acuan ataupun molding. Okay, yang seterusnya adalah kaedah pembentukan. Okey, kaedah pembentukan ini adalah proses untuk mengubah bentuk suatu bahan jadi bentuk yang lain. Okey, jadi bentuk lain. Okay, dia akan bagi tekanan pada kepingan logam ini contohnya. Okey, kemudian hasillah satu bentuk yang lain. Okey, ini adalah contoh forming ataupun pembentukan. Okey, apa pula kaedah yang keempat? Okey, kaedah keempat adalah kaedah pemesinan ataupun machining. Kaedah pemesinan ini adalah kaedah proses membuang sesuatu bahagian daripada bahan supaya menjadi bentuk yang kita kehendaki. Contohnya, kamu nak lakarkan pada keychain, nama kamu ataupun pada plate kenderaan kamu, boleh menggunakan kaedah machining. Yang terakhir adalah kaedah sambungan. Kaedah sambungan ni banyak digunakan di dalam industri. Kaedah sambungan dihasilkan melalui proses sebelumnya. Kaedah sambungan ni adalah kaedah mencantumkan komponen melalui yang disambungkan menjadi suatu produk yang lain. Satu bahagian dan satu bahagian lain disambung dan menjadi satu produk baharu yang berfungsi. Dicantumkan. Ataupun nama, jika kamu pergi ke industri-industri, dipanggil welding. Kaedah welding. Sambungan, joining. Ataupun welding. Mencantum. Baik. Kita kenal pula apa itu model. Model pun ada diterangkan semasa kamu di tingkatan 1. Model adalah objek yang seakan menyerupai reka bentuk produk. Kita kelaskan kepada dua jenis model, iaitu model statik dan model berfungsi. Apa itu model statik? Model statik ialah untuk lihat rupa sebenar dan tidak boleh digerakkan. Manakala model berfungsi adalah model yang dapat kita gerakkan mengikut kesesuaian cantuman dan jenis bahan. Dia boleh berfungsi sebahagiannya. Kita lihat contoh model statik. Kalau kamu lihat kapal terbang ni, kapal terbang ni adalah model statik. Tidak dapat buat apa-apa fungsi, hanya statik. Enjin statik. Model berfungsi kapal terbang ni dia dapat diterbangkan. Enjin berfungsi. Roda pendaratan berfungsi bila ingin mendarat. Bila terbang, dia boleh masukkan kembali roda. Maknanya dia boleh berfungsi. Ini adalah dipanggil model berfungsi. Flap pada sayap kapal terbang boleh dinaik dan diturunkan untuk mengawal kelajuan. Ini maksudnya model berfungsi. Enjin juga adalah, enjin yang kamu lihat ini adalah model berfungsi. Dia boleh memutarkan motor,
Okey, ada sistem di dalam ni, acik engkol, okey, acik susondol, okey, ada plug dan dia boleh berfungsi dengan seakan-akan seperti enjin sebenar. Ini adalah model berfungsi. Baik. Kita lihat yang kedua adalah proses menghasilkan acuan model 3D. Ini adalah 3 urutan bagaimana kita nak menghasilkan acuan model 3D. Okey, acuan model 3D, kita perlu yang pertama untuk menghasilkan model awal 3D. Kemudian kita akan buat acuan dan kita akan buat proses tuangan. Menghasilkan model awal 3D. Okey, pada zaman sekarang kita banyak mesin-mesin yang boleh bina model dengan lebih cepat. Okey, kalau tanpa menggunakan mesin, kita boleh gunakan pelbagai jenis bahan, contohnya lilin, tanah liat, kayu dan plastik. Okey, kalau pada masa kini, jika anda ingin membina model, kamu boleh bina model menggunakan mesin pencetak 3 dimensi. Contoh, okey, ini adalah mesin pencetak 3D. Kamu akan masukkan saiz, diameter dia, apa semua, ketinggian, warna, okey, dan dia akan cetak kamu punya model sikit demi sikit. Okey, contoh lain, menara Eiffel, dia akan cetak untuk dijadikan model ikut kehendak yang kamu setting di dalam komputer. Okey, ini adalah cara mudah menggunakan mesin pencetak 3D. Okey, membuat acuan. Okey, acuan adalah bekas tuangan suatu bahan yang hendak dibentuk. Okey, bekas acuan dibentuk menggunakan pasir, tanah liat, plaster of Paris, botol, kulit kerang, tanah liat, kayu, zinc dan simen. Okey, bekas acuan kita boleh gunakan bahan-bahan seperti yang kamu lihat ini. Okey, apa itu tuangan panas untuk membuat acuan? Okey, menggunakan tuangan panas. Okey, tuangan panas adalah penggunaan haba untuk mencairkan bahan tuangan. Okay, contoh di dalam industri berat banyak menggunakan bahan seperti timah, plastik, tembaga dan keluli. Okay. Ini adalah tuangan panas. Okay. Yang tidak perlu kamu buat. Yang perlu kamu buat, okay, contoh tuangan panas. Ni seperti kaedah yang pertama tadi yang kita belajar. Kaedah apa? Okey, kaedah tuangan plastik. Ini adalah kaedah tuangan panas. Okey, yang ini kita perlu buat di dalam bengkel, iaitu kaedah tuangan sejuk. Okey, dia tidak menggunakan haba untuk mencairkan bahan tuangan. Okey, bahan yang digunakan, dua bahan yang paling sesuai kita gunakan di dalam bengkel semasa praktikal nanti kamu akan buat adalah menggunakan plaster of Paris dan yang kedua adalah resin epoxy. Okey. Ini kalau ada masa kita akan buat acuan dan bentuk produk kita. Okey. Ini adalah plaster of